Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hari ini kita tak baca kitab Minhajul Qasidin kerana kita sedang menunggu kedatangan Babali daripada Fatani, Tuan Guru Haji Ghazali daripada Pondok Sekam Fatani yang dalam perjalanan ke sini. Jadi kita akan dengar ucapan daripada beliau. Kemudian lepas ucapan tu beliau akan balik terus ke Fatani. Jadi beliau dalam rangka lawatan sambil menyampaikan ceramah di Kedah ni bermula daripada hari Isnin yang baru ni dan berakhir pada pagi ini. Jadi di sini program yang terakhir. Beliau akan hadir dan insya-Allah lepas pada ceramah tadi beliau akan balik terus ke Fatani. Saya kenal beliau waktu duduk mengaji sana. Dia habis mengaji di pondok, dia terus pergi mengaji di Mesir. Dan dia ada kuliah bersama pelajar-pelajar di sana. Balik mai sini tak pernah jumpa lama, ni baru jumpa pula. Salah seorang ulama daripada Fatani. Dan kalau kita ada peluang pergi Fatani pun, kita rasa perkampungan dan suasana Islam di sana begitu hebat. Masuk kampung orang pakai lebay banyak, pakai kempelikat, orang sembahyang jemaah, orang mengaji, bawa kitab banyak. Suasana pondok di sana. Saya baru pergi 2 minggu lepas, tak sampai ziarah 1-2 pondok di sana. Cuma nama dia, nama negeri itu, walaupun kita panggil petani, tapi di segi tulisan Jawi dia tulis Fatani, Fata alif nun ya, Fatani. Daripada apa perkataan Fatani? Daripada fatanah. Fatanah makna bijak. Sifat para nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Rasulullah yang keempat, fatanah. Daripada fatanah itu diberi nama tempat Fatani. Syekh Daud Al-Fatani, kita baca kitab dia, di belakang dia Al-Fatani. Fatani makna bijak. Jadi berkat nama Fatani itu bijak, Allah Ta'ala wujudkan ramai orang-orang alim di sana. Sebab itu ulama kata nak buh nama kampung, nak buh nama anak cucu kampung, pilih nama yang makna dia baik. Sampai ikut dia lah. Jadi kita nak buat nama anak, pilih nama yang baik. Kerana nama itu memberi kesan kepada Tuan punya nama. Nama yang baik serta pendidikan yang baik. Kembang dua tu insya-Allah dia akan jadi elok. Yang pertama nama yang makna dia bagus. Yang kedua pendidikan yang baik. Nama kampung itu juga. Kadang-kadang kita tak tahu siapa apa, beranak-beranak Bongkok. Kampung ada lah, Bangkok. Bangkok kan Sungai Bongkok. Bangkok ada Sungai Bongkok. Nak betul ya Bongkok tu lambat sikit lah. Kita tak boleh kata apa kerana nama kampung tu sudah dia sebut nama lama dah. Tapi kita sendiri, anak kita boleh pilih. Anak kita, cucu kita boleh pilih nama yang bagus. Jangan kita pakai cantum nama mak dengan ayah. Pak nama Karim, bini nama Zaitun, jadi Katun. Karim ambil Ka, Zaitun ambil Tun. Anak nama apa? Katun.
Pasal apa nama kartun? Pak sekerat, mak sekerat. Mak nama Maznah, laki nama Daud, Mazda. Jadi nak buat nama anak, pastikan nama tu baik. Rasulullah SAW pesan sedemikian. Hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perelokkan nama kamu kerana kamu akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan nama kamu dan nama bapa kamu. Tu nama anak. Nama binatang pun kalau kita jenis belah kucing, kita suka buh nama elok-elok. Si comel, ni beli kucing, belah kucing si comot, sian dia. Panggil comot dekat aku. Bagi nama yang elok kepada kucing ni lah. Nama yang bagus. Ni nama binatang buh kat orang, nama orang buh kat binatang. Anak nama apa? Atan. Atan, mana Ustaz? Atan tu makna apa? Kaldai betina. Kaldai jantan Arab panggil himar. Kaldai betina Atan. Dia buah nama anak dia Atan. Alif ta alif nun Atan. Panggil pun lanjut Atan. Atan tu mana? Kaldai betina. Oi kaldai, baik. Kacau kalau dia tahu makna tu. Jadi nak buah nama anak, Rasulullah pesan sangat-sangat cari nama yang bagus. Nama tempat pun sama. Seorang ulama di Mesir nama dia Syekh Muhammad Najib. Dia pergi singgah satu kampung. Kampung tu nama Asiyah. Asiyah mana? Derhaka, kampung maksiat. Orang yang buat maksiat dia panggil Asi. Kampung ni nama apa? Nama Asi. Tu dia kata teruk nama kampung pun maksiat. Tuan kampung tak tahu. Maka dia tukar. Dia tukar nama Muti'i. Muti'i makna taat. Kampung ni kampung maksiat tak sesuai. Tukar nama taat. Ada tempat kita yang orang tukar. Nu belah Batang Buluh ke apa situ. Ada kampung nama Kubang Busuk. Main belah nak main belah Kubang Busuk. Tapi dia bertukar Kampung Bahagia. Kita pergi dia betul Kampung Bahagia. Bukan hospital bahagia lah. Itu tak lain lah. Kampung Bahagia. Tapi memang orang lama-lama tanya, main mana nak? Kampung Bahagia. Tak mana cari tak jumpa tu dekat. Tu Kubang Busuk. Orang lama, tua-tua dia panggil Kubang Busuk lah. Tapi tukar daripada Kubang Busuk kepada Kampung Bahagia. Tu satu benda sunnah, satu benda baik. Kalau nak tukar Kubang Busuk kepada Kubang Wangi tak patut sangat. Tukar kepada Kampung Bahagia. Itu salah satu benda baik. Nabi SAW suruh tukar nama yang tak elok. Nama anak kita tak elok, tukar. Oh nak tukar macam mana Ustaz? Umur dah 14 tahun lah. Nak tukar kena pergi buat apa, angkat sumpah lah kalau ada anak tukar dengan. Jadi masalah kalau payah nak pergi tukar di pejabat pendaftaran, tukar panggilannya. Orang tua-tua dulu-dulu dia buat aku tu. Dia buah anak dia nama Jusoh, lepas tu demam lalu. Demam kayau pi kat Tok Bomo kata nama tak sesuai, tukar nama dia. Tukar apa? Tukar Awang. Jusoh pi kat Awang. Panggil Awang lega. Dia kata panggil Awang begitu. Dia tukar nama lagu tu. Jadi kita digalakkan kalau anak kita nama tak elok, kita tukar nama. Ada seorang hamba Allah pergi report kat pejabat pendaftaran. Qalbun salim. Qalbun mana hati, salim mana sejahtera. Pejabat pendaftaran tulis kalbun salim. Kalbun mana anjing. Anjing yang sihat. Maka dia tukar. Kena tukar. Tukar pergi buat laporan apa semua. Tukar kepada qalbun salim balik. Jadi kita kena prihatin dengan bab nama. Bukti dia hari ni orang tak ambil berat dalam bab nama. Kalau kita cek pelajar sekolah, 40 orang dalam satu kelas, lebih daripada setengah nama dia tak ketahuan. Saya tahu, saya mengajar sekolah. Matan Mahmud biasa mengajar, Sekolah Rendah biasa mengajar. Kalau 30-40 orang,
Nama sebahagian besarnya sedap sebut tapi makna tak ada. Nabi SAW suruh kita ambil berat tentang nama. Satu masa Nabi SAW nak minum susu dengan para sahabat. Nabi SAW tanya, siapa yang nak bagi satu khidmat sukarela untuk tolong perah susu. Lepas perah lagi kita nak minum ramai-ramai. Bangun seorang lelaki kata, saya ya Rasulullah, saya nak pergi perah. Rasulullah tanya, hang nama apa? Masmuk. Dia kata, ismi Jamrah, ismi Murrah. Nama saya Murrah. Murrah ni mana pahit, pahit. Pahit menjangkak seruntun tu nama pahit. Pahit macam tu. Nama saya pahit. Rasulullah kata, hanya yang perah, hang duduk. Jadi perah-perah susu tak sedap terus jadi pahit tu. Susu tak manis jadi tak elok. Bangun seorang lelaki, saya Rasulullah. Kamu nama apa? Ismi Jamrah. Nama saya Jamrah. Jamrah ni bara api. Lagi tak boleh. Rasulullah kata, duduk, hanya apa? Bangun seorang lelaki yang ketiga, dia kata, ismi Ya'ish. Hang nama apa? Ismi Ya'ish. Nama saya Ya'ish. Ya'ish mana hidup. Rasulullah kata, kamu perah. Rasulullah nak ajak, kata nama yang makna dia baik itu memberi kesan kepada tindakannya. Itu satu riwayat, satu kisah. Kisah yang kedua, seorang lelaki pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Habang kat Sayyidina Umar kata anak dia suka lawan dia, tak dengar cakap. Saya bela anak ambil besar jadi derhaka lawan toki. Rasulullah Sayyidina Umar kata tak boleh anak ni derhaka kepada bapa ibu bapa. Bawa budak tu main. Sampai tanya. Bila sampai tanya, hang nama apa? Pasal apa hang derhaka kat mak? Wajib anak ni derhaka, taat pada mak, pada ayah. Ayah hang main report kat aku kata hang duk lawan dia. Jawab oleh anak, saya ada kewajipan kepada pak saya. Pak saya ada kewajipan kat saya. Ada? Apa kewajipan pak kepada saya? Kewajipan pak kepada kamu 3. Pertama, memilih ibu yang baik. Kedua, meletakkan nama yang baik. Ketiga, mengajak Quran, mengajak agama. Dia jawab, sampai. Sila, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mula lain ni yang kedua. Ini jadi cerita tadi kita tunda minggu yang akan datang. Alhamdulillah, tetamu yang kita tunggu telah pun tiba, iaitu Al-Fadil Tuan Guru Haji Ghazali, ataupun dia dikenali sebagai Babali daripada Pondok Sekam Fatani, yang datang untuk menyampaikan dakwah ke tempat kita Kenduri Kedah. Dan hari ini saya difahamkan merupakan program yang terakhir, dan kita terima kasih banyak kerana beliau sudi untuk sama-sama menghadirkan diri ke dalam program kita pada pagi ini. Dan seperti mana yang saya pernah sebut masa kita mula-mula mengaji dulu di sini, bahawasanya orang yang baik itu akan menjadi baik apabila dia memiliki hati yang baik, hati yang sihat.
Dan sihatnya hati itu dengan beberapa amalan, dengan beberapa perkara, antaranya dengan duduk dalam majlis orang-orang yang baik, rajin mendampingi dengan nasihat, dengan mengajak daripada orang-orang yang baik. Ada dalam kitab sebut wa qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fuddala. Di antara ubat hati ialah memakan yang halal. Di antara ubat hati ialah rajin membaca Quran dengan meneliti dan berusaha memahami maksud ayat Quran. Antara ubat hati lagi sembahyang malam, qiyamul lail. Antara ubat hati lagi ialah berdoa di waktu sahur. Antara ubat hati lagi mengosongkan perut dengan arti rajin puasa ataupun makan yang tidak berlebihan. Dan salah satu ubat hati yang penting ialah mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang yang baik. Imam Syafi'i rahimahullah kata, saya ni suka hidup di dunia kerana saya boleh duduk dengan orang yang baik. Laula mujasalatul akhyar mujalasatul akhyar wal qiyam bil ashar ma ahbabtul baqa'a fi hadhihi dar. Imam Syafi'i kata, kalau tidak kerana dua perkara ini aku tak suka hidup di dunia. Aku suka hidup di dunia kerana Allah bagi ke aku dua perkara. Yang pertama mujalasatul akhyar, duduk dengan orang baik-baik. Sama ada duduk dengan orang baik itu duduk dengan orang alim untuk kita mengaji ke dia, ataupun duduk dengan orang yang jadi pelajar untuk kita mengajak dia, ataupun kita duduk dengan orang-orang yang bagus yang untuk kita dengar nasihat-nasihat dia. Yang kedua, wal qiyamu bil ashar, aku suka hidup di dunia kerana Allah bagi peluang aku qiyamul lail di waktu sahur. Jadi itu kenyataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menyatakan duduk dengan orang baik ini amat penting dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita sering dihadiri oleh orang-orang yang kita jemput yang baik-baik. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita dihadiri oleh salah seorang tokoh ulama daripada Fatani. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan beliau untuk menyampaikan ucapan untuk renungan dan manfaat kita bersama. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita,
dengan dia menjemputkan kita, dia menghimpunkan kita di tempat yang mulia dan tempat yang barakah ini. Dia menghimpunkan kita di majlis yang mulia, majlis yang barakah ini. Sebagaimana kita maklum, majlis yang seperti ini tak banyak di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang disertai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang seperti ini ialah majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri rasa alhamdulillah, berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh hadir di majlis yang seperti ini. Sebagaimana Syekh Aminuddin kata tadilah, boleh kita bersama, boleh duduk di dalam kebun yang dikata kebun syurga. Di atas dunia tidak ada tempat yang dibilai kebun syurga melainkan tempat yang seperti ini. Dan juga saya yang sebenarnya sengaja datang ke sini demi untuk nak menziarahi, nak mengunjungi Syekh kita Al-Fadhil Aminuddin sebagai kawan, sebagai saing, saya nampak saing lama dari Mesir dulu, dan lama tak jumpa. Bukan kerana nak menyampaikan tazkirah, nak menyampaikan nasihat, kerana saya rasa sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh kita di sini. Tak perlu lagi dah saya nak cerita apa lagi. Bila tuan duduk di dalam supermarket, kemudian dibawa mini market bawa mari, tuan nak cari apa di mini market? Saya rasa tak payahlah. Kalau nak cari sambal nasi kerabu, budu, boleh. Ni ada kat petani. Bila jadi kat Kedah tak ada lah. Atau tom yam. Kalau tom yam boleh lah. Boleh, dia tak ada dalam supermarket. Kalau yang lain tu ada belaka dah. Cukup dah. Walau bagaimanapun munasabah sedikit sebanyak supaya kita dapat sebagai tazkirah, sebagai ingatan tambah. Kerana Allah kata wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah engkau beri ingatan, kerana sesungguhnya beri ingatan itu dia memberi manfaat, memberi faedah, memberi berguna kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman tak ada faedah juga. Mudah-mudahan kita kesemua dapat ambil faedah dengan tazkirah, dengan zikra. Yang saya rasa saya boleh sebut sebagai ingatan pada pagi ini, apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Imam Nawawi dia sebut kata alamatuddin, dia sebut tanda agama. Alamatuddin arba', tanda-tanda agama itu ada 4. Maksud alamatuddin arba', tanda agama ada 4 itu, alamat kata seorang itu beragama dengan agama yang sebenar, ataupun tanda seorang itu bawa agama betul. Dia tu adalah seorang yang betul, berada di atas as-siratil mustaqim, berada di atas jalan yang betul, agama yang qawim. Ada 4 tanda dia, 4 ciri dia. Ciri-ciri dia tu ada 4.
Satu daripadanya sidqul qasd, benar qasd dia. Qasd dia tidak bohong. Qasd dia tu betul. Kemauan di dalam hati dia tu betul. Hala tuju hati dia tu betul. Itu tanda kata seorang itu beragama, bawa agama yang sebenar. Tanda kata seorang itu betul qasd dia, betul tujuan dia, ialah al-amalu bin niyyati wal ikhlas bil amal. Seorang itu beramal dengan niat dan dia ikhlas dengan amalan dia. Kalau kita ringkaskan, tanda agama yang pertama yaitu seorang itu beramal dengan ikhlas. Bila seorang beramal dengan ikhlas, itulah menunjuk kata qasd dia, niat dia itu betul. Bila seorang niat betul, itulah tanda kata dia bawa agama yang benar, agama yang betul. Karena ikhlas ini satu rukun yang pertama, satu rukun yang utama, rukun yang besar di dalam agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh kerana inilah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang masuk di hadis yang pertama di dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang masuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai hadis yang permulaan. Dia sebut hadis innamal a'malu binniyah. Kerana niat ini sangat-sangat penting. Ikhlas di dalam amalan itu sangat-sangat penting. Oleh kerana itulah patut kita usaha sangat-sangat supaya kita ikhlas di dalam segala amalan. Karena innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi. Sabit di dalam satu hadis yang sahih, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak terima satu-satu daripada amal illa malaikan ma kana khalisan, amalan yang adalah ia yang bersih liwajhi, kerana wajah Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beramal dengan tidak ikhlas, mardud, amalan dia tu mardud, ditolak, tidak diterima. Susah sangat nak dapat amalan yang ikhlas. Susah, memang sangat susah. Kerana barang harga mahal, kebiasaannya susah kita nak dapat. Kena usaha sungguh-sungguh, kena bersungguh. Ini satu daripada yang sebagaimana Syekh kita sebut tadi, kata orang nak berjaya tu kena orang yang membersihkan diri, membersihkan jiwa. Di antara membersihkan jiwa itulah kita ikhlas. Allah kata qad aflaha man zakkaha. Allah bersumpah dengan banyak-banyak, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha, sampai wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya demi matahari, demi waktu duha, demi bulan, demi cahit-cahit bumi dan barang yang Allah buat ke semua, Allah nak ceritanya
Sungguhnya beruntung mereka yang membersihkan jiwa, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah, daripada sifat-sifat kecelaan. Di antara sifat kecelaan, amal kita dengan riya, dengan nak memperlihatkan amalan kita kepada yang lain, dengan kosak dengan amalan agama, amalan ibadat kita untuk keduniaan, untuk memujikan orang, untuk mencari harta benda, untuk mencari pengkak, untuk mencari tempat kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Wal'iyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, inna syirka fikum akhfa min dabibin namla. Asyirku fikum, syirik ada pada kamu, akhfa min dabibin namla, lebih sembunyi, lebih halus, lebih kecil daripada berjalan semut. Panggil semut semut sini. Semut yang kecil, dia berjalan ke atas kita, kadang-kalanya kita tak terasa. Jangan kata dia berjalan ke atas bumi, ke atas hamparan. Kalau dia berjalan ke atas kita pun kita kadang kita tak rasa. Kadang-kala masuk ke dalam telinga kita pun ada semut-semut yang kecil, masuk ke dalam hidung kita, tak terasanya. Maka kalau berbanding dengan syirik, syirik lebih halus, lebih kecil, lebih ringan daripada tu lagi. Dia berjalan masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Wal'iyadzu billah. Rasulullah kata, hal adullukum ala amalin idza amiltumuh azhaballahu ankum sighar syirki wa kibarah, atau kama qala. Rasulullah kata, hal adullukum, adakah kamu maukah aku nak tunjuk kepada kamu satu amalan yang apabila kamu beramal dengan dia, Allah menghilangkan daripada kamu akan syirik yang kecil dan syirik yang besar. Rasulullah kata, taqul, engkau kata, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, 3 kali. Engkau kata, Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, aku minta lindungan, aku minta engkau buat benteng, buat dinding dengan engkau, an usyrika bika, daripada aku bersyirik, aku menyengutui dengan engkau, wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui, wa a'udzubika, dan aku berlindung, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun daripada engkau, lima la a'lam, bagi kesyirikan, syirik dan dosa yang aku tidak mengetahui. Bacalah 3 kali. InsyaAllah ta'ala Allah menghilangkan syirik daripada kita. Allah membersihkan hati kita daripada syirik yang kecil dan syirik yang besar. Oleh kerana demikian, ulama kita dia ajar niat. Kita nak solat, dia ada 2 kat situ. Satu, kalau kita solat fardu, cara niat kita belajar di dalam fiqh kita kan, wajib kita qasa, wajib kita ta'arrud, wajib kita ta'yin. Kena ada 3 semaya zuhur ni, kena ada 3, kena qasa, kena ta'arrud, kena ta'yin. Qasa iaitu hati kita mau nak kepada mengerjakan solat. Ta'arrud kita mendatangkan, kita menggambarkan, ingat di dalam hati kita keperluan sembahyang yang tersebut. Kita ingat kata kita nak solat zuhur, solat zuhur ini adalah fardu, bukan sunat. Ta'yin, kita menentukan solat kita tu zuhur kah atau asar. Ulama kita ajar kata
dengan kata seperti berkata usolli fardal zuhri, usolli fardal asri. Usolli itu ialah qasa, fardha ialah ta'arrud, az-zuhri itu ialah ta'yin, kita menentukan. Tetapi ulama kita bukan dia ajar sekadar tu. Dia kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala lebih penting daripada usolli fardhu zuhri lagi. Lebih penting kat situ. Karena itu merupakan ikhlas. Kita bercakap dengan Allah, kata aku nak sembahyang fardu zuhur ini kerana-Mu, kerana Engkau ya Allah, kerana Allah, bukan kerana lain. Usolli ala hadzal mayyiti arba'ata kabiratin lillahi ta'ala, bukan li 20 ringgit, bukan kerana 20 ringgit, bukan kerana 50 ringgit, bukan. Oleh itu sayalah ada satu idea lah, satu idea supaya jadi perkara baru. Jadi perkara baru, cara berniat solat kita harus kita tukar sikit, kita ubah sikit daripada kitab-kitab turas kita orang tua kita. Ubah cara praktik kita tu, kita kekalkan. Cara praktikal, cara kita nak guna macam mana? Kita mendahulukan lillah di atas usolli. Kita kena kata lillahi ta'ala usolli fardhu zuhri, lillahi ta'ala usolli ala hadzal mayyit. Sebab kaedah di dalam bahasa Arab, taqdim ma haqquhu ta'khir, kita mendahulukan perkara yang sepatutnya letak kat belakang, kita mari letak kat awal. Itu yufidul hasr, memberi faedah akan hasar, memberi faedah akan menyimpan, memberi faedah hanya sahaja, memberi arti lillahi ta'ala, kerana Allah sahajalah usolli fardhu zuhri, aku sembahyang fardu zuhur, kerana Allah sahajalah aku sembahyang di atas ini mayat, bukan kerana 20 ringgit. Itu lebih tinggi lagi usolli kita, keikhlasan kita. Kalau kita letak kat belakang usolli ala hadzal mayyit, sahaja aku sembahyang atas ini mayat lillah, kerana Allah. Boleh tambah walil 20, dan kerana 20 ringgit. Boleh tambah lagi sebab ia dekat belakang. Kalau tak kat dulu tak boleh tambah dah. Lillahi ta'ala, bagi Allah sahaja. Kita praktik macam tu, dan juga kita dalam hati kita pun kita buat macam tu. Sebelum daripada nak berucap dengan lidah, hati kita buangkan segala alaqat, segala hubungan kita dengan makhluk, hubungan kita dengan perkara lain daripada Allah Ta'ala. Dengan bulat tuling betul hati kita, ya Allah, aku nak sembahyang ini kerana-Mu saja ya Allah, tidak kerana lain. Kena cakap dulu dengan kita sendiri. Cakap kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pejam mata, ya Allah, aku nak sembahyang kerana-Mu, lillahi ta'ala. Kata bagi banyak pun tak apa, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillah. Biarlah orang-orang yang sebaliknya kata, dia tu kerja bid'ah dah, dia tu nak gila dah, nampak tu, lillah waswah. Biarlah dia tak faham bid'ah apa pun, biar dia tak faham. Biar orang kata kita gila dengan agama, lebih baik daripada orang kata kita tu baik di dalam dunia. Di segi dunia kita baik, tetapi di dalam agama kita jahat, wal a'yadzabillah. Ini ikhlas. Dua niat ni dua. Satu niat perkara yang kita nak buat, manwi itu.
Yang kedua, yang penting niat ikhlas. Tu tanda kata seorang bawa agama yang betul. Yang saya takutnya kena di atas saya. Saya duduk di tempat Allah letak di tempat ni sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Kat tempat kat bawah lain. Bila tempat kat sini, tempat yang saya duduk sekarang, tempat di atas kerusi. Banyak cubaan. Mari duduk kat sini nak kemasyhuran, nak cari duit piti. Mudah ni nak cari duit piti. Kalau hari ni nak 2, 3, 400 tak payah ni. Tak payah. Senang, tak payah menoreh getah, tak payah meniaga, tak payah ke apa. Duduk kat sini tempat yang buat bagi tak ikhlas. Tempat yang buat bagi kita pergi ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, saya ni jadi jambatan bagi orang lain. Bagi tuan-tuan semua buat jabatan suruh ikhlas. Saya tak ikhlas. Tuan lakah ke atas belakang saya terus ke syurga. Bila tuan sudah ke syurga, saya gerung turun ke neraka. Wal a'yadzu billah. Oleh itu kita buat jembatanlah kepada siapa pun. Buat jembatan di atas belakang saya pun tak apalah, tapi kena kita lakah bila lepas. Jembatan tu dia sendiri kira. Dia nak pergi kat mana, ke arah mana tu hadiah. Kita kena pakai kena guna jembatan tu supaya kita lepas ke tempat yang selamat. Yang kedua, di antara tanda agama, wafaul ahdi, menyempurnakan janji. Kita kena bayar janji, kena tunai janji. Jangan kita ketinggalan dengan janji. Tanda kata kita menunaikan janji, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tanda dianya iaitu kita mengerjakan akan segala faraid. Tanda dianya fi'lu al-faraid. Adaul faraid dia ada. Adaul faraid, kita menunaikan segala keperluan, segala kewajipan kita buat ke semua. Berartinya kalau ada kewajipan di atas kita beberapa perkara, kita tidak mengambil berat, kita tidak menunaikan dia, di dalam keadaan tersebut kita membanyak-banyakkan mengerja yang sunat, kita mengerjakan perkara yang sia-sia, maka menunjuk kata agama kita belum lagi sempurna. Dan dengan secara ringkasnya, yang ketiga tanda agama yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita tinggalkan al-manhiyat, tinggal segala larangan. Sama ada larangan tu wajib ataupun larangan itu haram, atau larangan itu larangan makruh. Kita kena tinggal ke semua. Oleh kerana itu saya katalah sebagai untuk sebagai jadi suka-suka, sebagai jadi untuk menghilangkan mengantuk penat. Di antara tanda agama seorang itu agama kurang sempurna, sebaliknya tanda sempurna agama dia itu tarkul manhiyat, tinggal perkara yang ditegah. Mafhum mukhalafah, mafhum sebaliknya, orang tak tinggal manhiyat, seorang yang merokok. Orang merokok tu agama tak sempurna. Sebab merokok itu adalah perkara manhiyat, perkara yang ditegah. Apa hukum merokok? Tak sah tanya, jangan tanya. Hukum dianya hukum dilarang, cukup dah. Dilarang. Bila dilarang, kita sebagai orang beriman, patutkah kita buat perkara yang dilarang? Cukup. Kalau iman kita betul-betul beriman, kita kena tinggallah perkara yang dilarang. Orang yang tanya, haram ke, makruh ke, haru ke, sunat ke, maka dia tidak mementingkan kata
kesempurnaan agama dia. Dia tak penting kepada kesempurnaan agama. Kita penting kita nak kesempurnaan keagamaan kita. Agama kita nak cari sempurna. Bila perkara dilarang kita kena tinggal. Lebih-lebih lagi kalau kita rasa termasuk di dalam jumlah orang yang membazirkan. Bila kita merokok masuk di dalam jumlah orang yang membazir. Cuba kita masuk, boleh masuk di dalam ayat membazir, merokok. Saya dak kiranya tak jauh. Karena membazir itu membuang-buangkan harta. Kita khianat harta dengan tak ada faedah. Ambil baju kita bakar dengan api. Ambil pitih kita bakar api. Apa hukum kalau tanya tu? Memang tak ada satu orang daripada ulama pun kata halal, kata tak haram. Semua ijma' kata haram. Kemudian orang yang merokok ialah bakar pitih, cuma tidak cara langsung. Dia kena satu ya, kena lagi sekali, kena balik ya. Begitu ya. Tak ada banyak trik kali, tak ada banyak kali. Beli buku, ambil mari bakar. Banyak tu, tukar duit jadi rokok, ambil rokok mari bakar. Ialah bakar pitih dia dah pada hakikatnya. Itu mubazir. Patutlah kita tinggal. Wala tubazir tabzira, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir adalah abang adik dengan hantu. Ikhwan jamak pada akhun, segala saudara. Asyayatin hantu-hantu, abang adik dengan hantu. Oleh itu orang merokok abang adik dengan hantu. Lebih kurang itulah. Oleh itu kita kena tinggallah al-manhiyah, perkara yang ditegah. Yang lebih tinggi pada tu tak payah kita bercakap lah. Itu tanda kesempurnaan agama seseorang. Yang keempat, sihhatul aqidah, sihhatul aqd. Betul pegangan dia, betul simpulan dia. Dia buat keputusan, dia simpul di dalam hati dia perkara yang betul. Tandanya dia berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seorang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah, itu tanda kata dia betul betul pegangan dia, dan itu tanda kesempurnaan iman dia. Kalau dia lari daripada ahli sunnah wal jamaah, maka menunjuk kata dia tu tak sempurna iman. Allah tajuk iman ni sangat-sangat besar. Silap dia ni bahaya sangat besar, sampai tangga kufur, sampai tangga dalalah, sesat. Langit sampai tahap hampir-hampir pecah, hampir-hampir runtuh. Bukit-bukit bokau hampir-hampir runtuh kalau kita bercakap tajuk akidah salah. Allah cerita di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam kan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah kata hampir-hampir, takadus samawat, hampir segala langit yang tujuh, yatafattarna minhu, nak pecah dari kerana perkataan waqalu takhadar rahman walada. Orang kafir kata Allah ada anak, Allah mengambil anak. Hampir langit nak pecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi pun nak hancur. Wa takhirrul jibal, dan bukit pun nak pecah turun, hadda sebagai pecah turun. Habis makhluk Allah yang besar, langit bumi, bila langit bumi pecah habis, hampir-hampir nak pecah. Sebabnya an da'u lirrahmani walada, kerana mereka itu mengatakan ada anak bagi Tuhan Ar-Rahman. Silap kata Allah ada anak, langit nak pecah. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Di dalam hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan satu hadis sahih. Allah menghukum kadzdzabani ibnu Adam, membohong
bakit bohong, kata bohong, tak percaya akan daku oleh anak-anak Adam, sedangkan mereka itu tidak layak untuk berkata demikian, tak layak untuk nak membohongkan. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam maki akan daku. Faham ke maki? Maki boleh. Sini sama. Anak Adam maki kepada aku, sedangkan tak layak bagi dia, walam yakul lahu dzalik, tak layak dia nak maki aku. Dia dalam hadis qudsi nama dia. Allah menerangkan, fa amma takdzibuhu iyaya, adapun dia bakit bohong, anak Adam bakit bohong kepada aku, ialah dia kata aku aku mengambil aku tak kuasa membangkitkan dia. Innahu lan yu'idani, Allah tak kuasa nak mengiadah, Allah tak kuasa nak menghidup kembali akan daku. Satu, itu makna anak Adam bakit bohong akan daku. Adapun dia maki akan daku, maka dia membahasakan kepada aku anak. Dia kata aku ada anak. Orang kata Allah Subhanahu wa taala ada anak, nama orang maki kepada Allah, maka kita tak boleh siapa maki kepada Allah, orang itu kafir wal iyadzabillah. Ini di dalam tajuk akidah. Oleh itu silap di dalam akidah, salah di dalam akidah sangat-sangat besar. Sampai tahap kafir, tak sepenuh iman dia sampai tahap kafir. Oleh itu patut kita jaga sangat-sangat daripada akidah mujassimah. Akidah mujassimah dia membahasakan kepada Allah perkara yang bukan-bukan, perkara yang bukan sifat Allah. Membahasakan tempat kepada Allah, membahasakan anggota kepada Allah. Hampir sama membahasa anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujassimah akidah dia Allah sama dengan makhluk, lebih daripada bangsa kata ada anak. Ada anak ini sebab dianya puncanya boleh Allah kata langit nak runtuh, maki akan Allah, cela akan Allah, kerana bila kata Allah ada anak, Allah sama dengan makhluk. Bukan bapa dengan anak dia memang dia sama. Kalau anak lembu, bapa dia sama tak dengan anak dia? Tentu kena sama. Anak lembu sama dengan bapa lembu sama dengan anak lembu. Itu sebab-sebab yang jadi besarnya. Maka orang mujassimah dia kata Allah beranggota dengan ada tangan, dengan ada kaki, dengan ada muka, dengan ada mata, dengan ada lambung. Habis sama dia. Lebih lagi lah. Cuba kita tengok kitab seorang daripada mujassimah yang terkamadian, yang di masa kamadian, Hamud Tuwaijiri At-Tuwaijiri. Dia tulis satu buku, nama kitab dia Aqidatu Ahlil Iman. Nama kitab dia Aqidah Ahlil Iman fi khalqi Adam ala suratir Rahman. Nama kitab dia, tajuk kitab dia Aqidatu Ahlil Iman, pegangan orang yang beriman fi khalqi Adam, tentang Allah menjadikan Adam ala suratir Rahman, berbentuk seperti rupa Tuhan Ar-Rahman. Adam ini Allah buat seperti Allah. Allah macam mana dia buat Adam, begitulah. Kitab ini dipuji-puji, ditakriz, diberi kepujian oleh Mufti Saudi Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz. Dia berdasar kepada hadis yang masyhur, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman.
Ini makna akidah Mujassimah yang sebenarnya. Akidah Wahhabiyah yang dikatakan lagi, dinamakan lagi kata Salafiyah. Orang yang mengaku salaf, orang yang mengaku kata ikut Al-Quran dan hadis, itu akidah dia. Akidah dia akidah tajsim wal iyadza billah, menyebab bagi kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyamai satu pun. Walam yakul lahu ahadun kufuwan. Tidak ada bagi Allah satu pun yang kufuwan ay mumathilallah, yang menyamai, yang bersamaan dengannya. Tidak ada satu pun. Kemudian sekarang Mujassimah mengatakan Allah sama dengan Adam, Adam sama dengan Allah. Artinya kita lah, kita anak Adam. Kita ni anak Adam, kita sama dengan Adam. Sama. Sebab kita anak dia mesti kena sama. Anak lembu sama dengan ibu lembu. Cumanya ada bezanya, Adam tu lebih comel daripada kita ke, bahasa Kelantan panggil comel. Cantik, dia cantik ke, jangan hidung dia macung ke, kita hidung kepek sikit, rendah sikit, begitu je lah. Tapi bentuknya sama. Bentuk sama, dengan ada hidungnya, matanya, telinganya, tangannya, sama saja. Oleh itu, kalau kata Allah buat Adam seperti dia, mana Allah sama dengan kita. Wal iyadza billah. Di mana lagi nak tinggal iman bila orang i'tikad kata Allah menjadikan Adam seperti Allah Subhanahu wa taala ala suratir rahman. Oleh kerana demikian, satu daripada tanda orang beriman yang betul, dia berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang kesimpulan dia daripada ayat-ayat muhkamat di dalam Al-Quran dan daripada hadis-hadis yang muhkam daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sumber yang jadi hujjah di dalam akidahnya iaitu ayat muhkamat yang qat'iyyud dilalat daripada Al-Quran dan hadis muhkam yang qat'iyyud dilalah daripada hadis Nabi dan daripada hawas dan daripada akal. Salaf bukan satu hujjah daripada hujjah syar'iyyah. Tidak ada di sana mazhab ataupun orang yang dibangsa kepada salafi. Kalau kita baca sepanjang sejarah, siapa yang dikata salafi? Saya salafi, saya mengikut salaf. Tak ada. Kalau orang belajar hadis, ada satu orang saja. Tulisnya alif lam sin lam fa ya. Begitu, bukan baca salafi itu silafi, bangsa dia. Bukan salafi, tidak ada. Salaf yang ulama kita ahli sunnah wal jamaah sebutnya, bila dia kata salaf ialah as-salafus salih, salaf ahli sunnah wal jamaah. Bukan salaf itu sebagai rujukan hujjah syar'iyyah, bukan. Sebut atas jalan mereka itu seorang daripada hamba Allah, seorang daripada ulama sumber yang terbaik daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Memang terang kalau kita belajar, kata salaf ni bukan sumber di dalam agama terang. Sebab kalau salaf jadi sumber di dalam agama, memang orang salaf senang dia. Orang salaf senang. Imam Syafi'i kata, misalnya, kenapa kamu hukum gini? Sentuh perempuan, orang lelaki sentuh perempuan batal wuduk? Tak payah, kerana aku salaf. Aku salaf boleh, sebab aku sudah jadi hujjah. Bukan begitu.
Kalau salah jadi hujjah, tentu Imam Syafi'i tak boleh menyalahi dengan tuan guru dia Imam Malik. Imam Malik salaf nisbah dengan Imam Syafi'i. Ahmad tak boleh menyalahi dengan tuan guru dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf nisbah dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bila ditanya dia satu pendapat, dia petua berlain dengan Ibnul Mubarak. Orang yang menanya berhujah dengan dia, kata Ibnul Mubarak tidak berkata seperti awak berkata, seperti engkau berkata. Jawab Imam Ahmad, kata Ibnul Mubarak lam yanzil minas sama. Ibnul Mubarak bukan Al-Quran. Ibnul Mubarak bukan turun daripada langit. Ibnul Mubarak adalah orang alim. Seolahnya aku pun orang yang alim. Dia bukan hujjah, bukan dalil pada syarak. Oleh kerana demikianlah orang salah ada perselisihan, ada perbezaan. Sebab orang salah bukan jadi hujjah. Tujuan yang palsu, ikut salah ini perkataan seperti kita ikut Al-Quran dan hadis. Pada hakikatnya kita ahli sunnah bila kata kita ikut salaf, kataan yang baik, kata yang sangat baik, kata yang sangat betul, tetapi bukanlah jadi hujjah. Tetapi orang yang salafi, dia mari dia mendakwa ikut salaf, itu bertujuan dia yang palsu. Kita kena tahu kat situ. Tujuan dia nak ikut salaf mujassimah. Salaf yang mengatakan Allah berjisim, Allah ada anggota, Allah berada di atas arasy. Itu tujuan dia. Mana sama dia dengan kata kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu kelimah-kelimah yang baik, kalimatu haqqin, kelimah yang betul, urida bihal batil, dikanaki dengan dia perkara yang palsu. Saya rasa cukup banyak ni untuk pagi ni, sekadar ni. Apa yang saya sebut yang betul itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, minta Tuan Syekh kita sinilah komen untuk masa yang mendatang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Tuan Guru Baba Ghazali yang telah menyampaikan ucapan kepada kita tadi, dan beliau adalah salah seorang daripada kelulusan pondok Sekan, pondok yang paling terkenal dalam bidang usuluddin di Fatani. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar dengan panjang lebar ucapan yang disampaikan tadi, dan di hujung tu kita dah dengar bagaimana bahayanya golongan Wahabi. Sebab itu kita kena usaha supaya ustaz-ustaz Wahabi yang wujud di tempat kita, jangan sampai kita panggil mengajak di masjid surau kita pula kita buh baja, lepas buh racun cambah tu kelai tu. Jadi ada kadang-kadang sekolah-sekolah yang guru dia lepasan tempat-tempat sedemikian. Yang penting sangat-sangat bila kita jadi ibu bapa yang ingin hantar anak mengaji agama, pastikan tempat kita hantar tu sukatan pelajaran dia, sukatan pelajaran yang sealiran dengan yang kita terima daripada ulama-ulama kita. Pastikan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Pastikan hukum hakam dia berpegang dengan mazhab Syafi'i, kerana kita di Nusantara ini sebahagian besarnya beramal dengan mazhab Syafi'i. Dan yang pastikan mereka yang mengiktiraf ilmu tasawuf itu ilmu yang fardhu yang penting. Jangan ikut orang yang kata ilmu tasawuf itu ayat acak. Itu ada. Jadi golongan itu ada di mana-mana sekarang ini.
Cuma kita sendiri perlu prihatin. Kita nak bagi bantuan pun pastikan sekolah yang kita bagi bantuan tu guru-guru dia bukan Wahabi. Guru dia bukan lulusan pengajian-pengajian Wahabi. Kerana ada akan awak masuk racun-racun Wahabi kepada pelajar. Kita pergi bagi derma ke dia, nah ambil derma, aku bagi derma untuk bina sekolah, untuk sebarkan. Sedang-sedang dia sebar cara Wahabi. Duit kita bagi untuk benda baik, sebenarnya dia bawa pergi benda tak baik. Jadi ada sekolah-sekolah di sekitar Kedah ni pun ada yang guru-guru dia ada fahaman-fahaman yang disebutkan tadi. Fahaman yang cukup berbahaya, fahaman Wahabi yang kadang-kadang kita rasa satu benda yang remeh, tapi sebenarnya satu benda yang cukup berbahaya bagi kita. Dan mereka mengeluarkan lafaz-lafaz yang kita nampak macam betul, tapi sebenarnya tak betul. Dia kata kita tak sedap pakai ulama, kita pakai Quran hadis terus. Sedangkan kita sebagai orang awam, kita tak mampu nak faham daripada Quran hadis secara langsung. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, yang disebutkan oleh tuanku bapa kita tadi, iaitu kalimatu haqqin uridu biha al-batil. Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kata-kata yang nampak macam betul tapi sebenarnya tak betul. Bila dia kata mai kita pegang Quran hadis, kita tak sampaikan ulama, kita terus ambil Quran hadis yang betul. Sedangkan Quran hadis tu perlu kepada kefahaman, dan orang yang lebih layak untuk faham yang betul ialah ulama, bukan kita bukan ulama. Maka ulama-ulama mujtahidin yang telah mengkaji Quran dan hadis, dan mereka telah menyusun akidah yang diiktiraf oleh Al-Quran, diiktiraf oleh hadis, dan menyusun amalan-amalan dalam seharian kita dengan ijtihad yang mereka lakukan. Dan mereka sendiri disuruh oleh Al-Quran kepada kita untuk ikut mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Naklah kamu ikut ulama mujtahid kalau kamu bukan mujtahid dan kamu sebagai orang awam, sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Jadi alhamdulillah, kita terima kasih banyak kepada Al-Fadil yang telah memberikan pencerahan, memberikan satu peringatan kepada kita. Dan saya ulang sekali lagi, kalau kita ada anak ke cucu ke anak menekan ke habis mengaji menengah ke pergi mengaji luar, universiti tempatan ke universiti luar negara ke bukan universiti ke, tanya dulu sukatan pelajaran tempat dia nak pergi mengaji tu. Kalau silap hantar di Indonesia ke di negara Arab ke di mana, takut dia boleh satu fahaman yang menyeleweng. Kita ibu bapa tak tahu, pakai hantar anak mengaji luar negara, tak tahu balik-balik dia kata pak dia tak betul, balik berkali dengan pak, dengan sebab sukatan pelajaran tu bercanggah dengan apa yang kita terima daripada ulama-ulama muktabar, daripada guru pondok yang telah banyak berjasa kepada masyarakat di dalam Nusantara kita. Jadi sekali lagi kita ucap terima kasih. Ada satu soalan minta kepada Tuan Guru, sila. Masa pula Naib dulu jawablah. Selepas ni mufti semula, minggu depan mufti jawab tambah. Soalannya, adakah Wahabi sama dengan Syiah? Ngikut almarhum ayah dia dulu, dia jawabnya supaya hilang mengantuk. Dulu dia jawab begitu. Dia suka-suka. Adakah sama ikan dengan tupai? Memang dia jawab tak sama ikan dengan tupai. Tupa, kena tupa.
yang makan pokok nyut, apa buah-buah kelapa tu, tu tupa. Ikan tu duduk dalam air tu, memang dia tak sama. Tetapi bukan maksud tanya sama Syiah dengan Wahabi, tetap sama manusia. Dia sama manusia, itu sama je. Wahabi manusia juga, Syiah pun manusia juga. Orang tak faham kat sini, dia dek bersama Rasulullah manusia, kita manusia, sama je, sama-sama manusia. Maka itu orang tak faham masalah, tak faham cakapan. Bila kat situ tak faham, macam mana dia nak faham Al-Quran dan Al-Hadis? Qul innama ana basyarum mislukum, katalah engkau ya Rasulullah, aku manusia seperti kamu. Dia faham Quran kat situ kata Rasulullah sama dengan kita, pengkat sama. Wal a'yadzabillah. Orang ni dah ajak kita pergi faham Al-Quran, jauh dia nak faham Al-Quran. Tak tahu wajah syabah dia apa. Hasar di situ, hasar apa? Hasar idhafi ke, hasar hakiki ke? Dia tak faham di segi bahasa. Cakap, jangan kata cakap Arab, cakap Melayu pun tak berapa faham. Maksud Syiah dengan Wahabi ni sama ke? Pada salahnya, pada sesatnya, pada akidahnya, wajah syabah dia tu. Tepat soalnya wajah syabah dia. Kalau nisbah dengan sesat dia, sama-sama sesat, sama pada kesesatannya, sama sesat. Wahabi ada satu firqah yang akidah dia akidah yang sesat sampai kepada peringkat kufur. Salah seorang daripada guru saya tak baik sebut nama, ditanya dia, adakah betul engkau hukum Ibn Taymiyah kafir? Ibn Taymiyah ni sumber yang tepat, tuan guru bagi Wahabi Ibn Taymiyah. Cuba kita dengar mengajak di dalam Masjid Madinah, dalam Masjid Mekah, hak sekarang lah ni. Dia kata kalau nak tahu hak sebenar, nak tahu akidah betul, bacalah kitab Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim. Dua ni saja, tak boleh yang lain. Itulah sumber rajakan Wahabi kat situ. Guru saya jawab, miyah fil miyah, 100% aku hukum kata kafir. Kafir, kufur sampai kepada peringkat tu. Akidah Wahabiyah dia bina di atas akidah tajsim, menjisimkan Allah, mengatakan Allah sama dengan makhluk. Yang kedua, akidah dia tidak membesar, tidak mengagum ataupun buat perseteruan dengan Ahlul Bait. Dia tidak mengagum Ahlul Bait. Cuba tengok Habib Umar sampai kepada tempat kita, dia selalu kata ini Syiah, ini orang yang biasa, dia tidak mengagum Ahlul Bait. Hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Ibnu Taimiyah kata tidak ada satu hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali, tidak ada satu hadis yang sahih tentang kelebihan Sayyidina Ali. Itu Ibnu Taimiyah, itu nama dia Nawasib Nasibi, seorang daripada orang yang buat seteru dengan Ahlul Bait. Sebab itulah Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, seorang tokoh hadis yang besar daripada ulama hadis Morocco, dia kata Ibnu Taimiyah munafik, seorang munafik, kerana berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidak kasih kepada engkau malaikat orang yang beriman sahaja wahai Ali, dan tidak marah akan dikau malaikat orang yang munafik. Dengan demikian Ibnu Taimiyah dia marah, seolah dia marah pada Sayyidina Ali, dia dihukum dengan munafik. Sedangkan di sana berpuluhan hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan Sayyidina Ali. Adapun tentang kelebihan Muawiyah, ulama kita kata tidak ada satu hadis yang sahih pun tentang kelebihan Muawiyah.
Tetapi Ibn Taymiyah dia kata hadis kelebihan Ibn Taymiyah, kelebihan Muawiyah banyak daripada hadis-hadis yang sahih. Kesemua dia hukum hadis sahih semua. Tetapi hadis kelebihan Muawiyah itu tanda-tanda Wahabi, kesesatan Wahabi. Syiah dia Syiah ada banyak. Syiah Yang mu'tadil, Syiah yang pertengahan, akidah dia tak sampai kepada peringkat kufur. Syiah pertengahan, Syiah Zaidiyah. Orang zaman kita tanya Habib Umar dan yang sama dengan dia daripada Habib Adi, Habib Kazim, Habib mari datang. Bila kita tanya macam mana Syiah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah ni berada di Yaman. Dia kata kita orang ahli sunnah bergaul dengan dia seperti bergaul biasa, ada menikah kahwin, ada apa, menunjuk di atas kata kita tidak hukum kufur dengan Syiah Zaidiyah. Sebab akidah Syiah Zaidiyah, Syiah pertengahan ini, dia ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, sama dengan kita habis-habis. Melainkannya beberapa akidah yang tertentu saja. Satu daripadanya dia melebihkan Sayyidina Ali di atas sahabat-sahabat yang lain. Ini tak jadi rusak. Ini nama dia furu'ul akidah. Kita kena tahu di dalam akidah dia ada dua. Satu dia panggil usulul akidah, yang bila menyalahi pada usulul akidah ini jadi kufur, jadi sesat yang terang-terang. Yang kedua nama dia furu'ul akidah, akidah yang jadi furu' yang jadi cawangan. Akidah yang di cawangan ini tidak sesat dan kita tidak hukum kufur orang yang menyalahi dengan kita. Tinggi-tinggi kita hukum dia tu bid'ah, tinggi kita hukum dia, hukum kita bid'ah. Mana tidak jadi kufur. Siapa kata Sayyidina Ali lebih, kita tak boleh hukum dia kufur, kerana ramai pada sahabat kata lebih Sayyidina Ali pada orang yang lain, daripada tabi'in lebih Sayyidina Ali pada yang lain. Ada bukan pegangan Syiah saja, tetapi ahli sunnah wal jamaah, jumhur ahli sunnah wal jamaah. Sebab Imam Ahmad, Imam Malik lain beza, tetap siapa lebih, Sayyidina Ali lebih ke, ataupun Siti Fatimah lebih ke, Ja'far At-Tayyar ke lebih, ada khilaf di sana. Hak majoriti 99% daripada ahli sunnahnya Abu Bakar lebih mengikut tertib Khulafaur Rasyidin. Itulah, itu perbezaan di antara pegangan kita dengan Syiah di antaranya. Tetapi kalau Syiah yang ada sekarang, Syiah Imamiyah, Syiah Ithnai Asyariyah, Syiah Khomeini, Syiah Iran di hari ini, nak tanya sungguh kena kat situ. Kerana yang sampai kat Malaysia ni bukan Syiah Zaidiyah, Syiah ni bukan Ibadiyah, ni Syiah Iran ni, Syiah Imamiyah nama dia, Syiah Ithnai Asyariyah. Maka kalau kita tengok kepada sumber-sumber rujukan Syiah ni dan tengok dakwah-dakwah dia di dalam akidah, tetap kelebihan Sayyidina Ali sama dengan Syiah yang lain. Itu yang nak jadi Syiahnya, sumber nak jadi Syiah, dia melebihkan Sayyidina Ali, melebihkan Ahlul Bait, kasih pada Ahlul Bait. Itu asal ajaran Syiahnya. Walau ditahmah kata Abdullah bin Sabah yang mempelopori, yang membuatkan mazhab Syiah, sekalipun itu hubungan tarikh sejarah tetap itu boleh jadi tahmah dan lain. Tapi asal yang dipanggil Syiah, dipanggil Rafidhi, kerana mereka melebihi, melampau-lampaukan kasih kepada Sayyidina Ali dan kasih pada Ahlul Bait. Oleh kerana demikianlah Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu sendiri, orang yang lain tuduh tahmah kata Imam Syafi'i Rafidhi, Imam Syafi'i daripada Syiah, dituduh sehingga orang tak ambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Setengah daripada ulama tak terima ilmu pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak thiqah kerana dia daripada Rafidhi.
Kalau kita baca lah sejarah ulama berat juga. Ulama sebab tu saya kata tadi, jangan kita tengok, jangan kita ikut kesilapan dia. Dia ulama, dia boleh menyampai pada kita lalu ke atas dia. Kadang dia sendiri tu sifat-sifat dia tu melampau ada. Ulama tu. Apatah buat gelama seperti saya, seperti kami ni kau sangat lagi lah. Imam Bukhari tidak diterima oleh masyarakat selepas daripada berlaku makhluk Al-Quran. Anak murid Bukhari tak sampai 10 orang selepas daripada berlaku masalah makhluk Al-Quran. Orang tak terima Imam Bukhari sebagai guru mengajar, guru menyampai hadis. Sebab Imam Bukhari ditanya, apa hukum awak tentang Al-Quran, makhluk kata makhluk. Imam Bukhari jawab dengan secara detail, dengan secara halus. Imam Bukhari dia jawab, bagaimana kalau kita belajar kitab Bukhari, kita tahulah halus Imam Bukhari, itqan Imam Bukhari, daqiq. Dia bercakap satu, dia hubung hadis dengan tajuk kitab, hadis pertama, hadis kedua, hadis tiga, semua ada hubungan. Dia buat tajuk dengan hadis ada hubungan. Kadang-kadang dia buat tajuk tak ada nama, buat tajuk saja Imam Bukhari. Halus, ada arti ke semua. Dia jawab kata, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah, nak i'rab macam mana? Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran mubtada ke, kalamullah khabar ke, ghairu makhluk khabar ba'dal khabar, khabar yang kedua ke? Al-Quran tu mubtada, kalamullah tu atas bayan ke atau badal pada Al-Quran, ghairu makhluk tu jadi khabar ke? Kau tu halus Imam Bukhari masing-masing. Dia mau faham masing-masing. Wa kasbuna, dan usaha kita makhluk. Usaha kita ialah makhluk. Dia jawab, usaha kita ialah makhluk. Dari situ guru dia larang orang ramai. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali larang orang ramai, jangan ambil ilmu daripada Bukhari. Jangan siapa belajar dengan Bukhari. Jangan siapa belajar. Imam Bukhari tidak ada belajar dengan dia melainkan kurang daripada 10 orang. Tak sampai 10 orang selepas pada tu. Itu sejarah ulama. Imam Syafi'i begitulah. Itu hubung kait dengan Syiah. Sehingga Imam Syafi'i kata, kalau kasih kepada Ahlul Bait itu ialah Rafidhi, fa ana Rafidhi, aku Rafidhi. Imam Syafi'i kata. Dia sanggup dan menak tuduh kata dia Syiah, tuduh kata dia Rawafid. Memang dia mengaku kata dia Rawafid. Kalaulah kasih pada Ahlul Bait ialah Rawafid. Mana di situ tak salah. Tak salah. Yang salah Syiah sekarangnya kerana mereka mereka-rekakan di dalam agama dengan membuat-buat hadis Rasulullah yang bukan daripada Rasulullah, menambah Al-Quran yang bukan Al-Quran, mereka-rekakan ibadat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang sesat mereka. Kufur jugalah. Sebab Al-Quran di sisi mereka di dalam kitab Al-Kafi bagi Al-Kulaini, itu sumber rujukan yang besar bagi Syiah. Al-Quran dia kata ada kesemuanya 17,000 ayat. Yang ada sama kita sekarang 6,000 ayat lebih, 6,000 ayat lebih. Dia ada 17,000 ayat. Ulama kita sudah ijma' Al-Quran tak lebih tak kurang daripada yang ada sekarang. Siapa mengkurangkan satu huruf, orang itu jadi kafir. Siapa menambahkan satu huruf, orang itu jadi kafir. Wal'iyadzabillah. Salah dia di dalam menambahkan agama. Kerja agama dia tambah Al-Quran dan dia tambah hadis, reka hadis yang palsu berapa banyak. Bangsa kepada Rasulullah sedangkan hadis itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu cara kesimpulannya Syiah
dan Wahabi, kedua-dua tu sebagai dia panggil perseteruan yang sama dengan maknanya sama-sama sesat. Sama-sama sesat kedua-dua tu. Sesatnya adakah sampai tangga kufur? Tidak. Ada yang kufur, ada yang tidak kufur. Wahabi pun ada dua. Ada Wahabi kufur, ada Wahabi tak kufur. Hak ekstrem, betul tak saya sebut? Hak melampau, hak ghulu, itu kafir kedua-dua. Syiah pun kafir, Wahabi pun kafir. Hak mu'tadil, Wahabi hak mu'tadil itu tidak sampai tangga kufur. Syiah hak mu'tadil tak sampai tangga kufur. Hak pertengahan. Wahabi hak kata mari kita ikut Quran dan hadis. Allah, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tak serupa dengan makhluk. Allah ada kaki, ada tangan, ada mata, ada betih, ada perut. Tapi perut tangan kaki Allah tak seperti perut tangan kaki kita. Perut kaki tangan Allah bukan anggota. Itu tak siapa tangga kufur. Hanya orang tak faham, orang tak erti. Orang bodoh je. Kalau tak hilang akal pun habis-habis nak hilang akal, begitu je. Sebab apa? Bila kata ada tangan tak seperti tangan kita, dan tangan bukan anggota. Apa kata tangan buat apa? Apa dia apa? Duduk memberat-berat menekan-nekankan Allah ada tangan. Kita mesti hurailah. Tangan Allah Subhanahu wa taala bukan anggota, bukan Allah berjuzuk. Allah bukan beranggota. Kenapa dia kata Allah ada tangan? Adapun kita kena hurai, adapun Allah sebut tangan bermaksudnya begini, ataupun kita serah kita tak tahu, bukan yadun dengan makna tangan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia nak berlain sikit. Allah ada tangan tapi bukan dengan makna anggota. Wajib pakai zahir Quran. Pening kita tak faham. Sebab dia sendiri tak faham. Macam mana kita nak fahamnya? Aku tak erti. Betul dah kita tak erti. Sebab dia pun tak erti juga. Dia nak erti macam mana tangan yadun wajib pakai zahir. Zahir tangan yadun makna tangan anggota. Tiba dia kata tangan bukan makna anggota, wajib pakai zahir. Seperti orang gila. Seolah macam tu lah. Tak tahu apa ni. Kamu kena pakai kepiah, tapi yang kamu pakai tu bukan kepiah. Pening kita tak erti. Tak faham. Dia kata tak kufur itu dia ada tengah-tengah, dia tak tahu, dia ada pening di dalam masalah. Dia nak ikut yang mana ni? Nak ikut yang Wahabi ke nak ikut orang Ahlus Sunnah, orang ramai? Dia tak tahu, nanti tengok pitih bagi pada dia. Semacam orang Sabah hari ni masuk masjid, bila majlis agama tak bagi pitih, dia tak semayang dah. Dia pergi ke gereja pula. Kalau katanya Kan tak pergi semayang. Dia kata hak bulan dulu tak habis lagi majlis bagi biti dia. Dia macam tu. Wallahiyazabillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah mendengar jawapan yang panjang lebar dan jelas daripada Fadil Tuan Guru kita. Jadi kerana masa pun dah 10 suku, jadi kita tamatkan program kita pada pagi ini. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Tuan Guru Babali, dan mudah-mudahan insya-Allah pada masa akan datang kita dapat bertemu lagi dengan beliau, sama ada beliau datang lagi ke sini ataupun kita buat rombongan pergi ziarah pondok beliau di Fatani insya-Allah. Jadi ni apa Pak Long pun tahu jalan insya-Allah. Kita lantik ketua dan masa kita pergi lawat untuk tunggu pondok-pondok di Fatani insya-Allah. Jadi sekadar itu program kita pada pagi ini kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.